أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan, nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, taakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang telah mengarang kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan kita akan masuk masih lagi perbincangan kita dalam baca kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang telah disusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita akan masuk pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga membicarakan mengenai sabar. Ni tuan-tuan. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala memulakan kata-kata beliau ataupun penulisan pembahasan dalam bab sabar ni didatangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu.
Sadaqallahul azim. Jadi sebagai pembuka dalam bab yang ketiga ni tuan-tuan, membicarakan mengenai sabar, sifat sabar. Sabar ni adalah salah satu daripada sifat-sifat mahmudah. Tetapi sifat sabar ni tuan-tuan, bila diletak pada tempat yang betul, maka dia jadi sifat mahmudah. Tapi bila diletak pada tempat yang tak betul, maka dia akan membawa kerosakan dan kehancuran. Yang dikatakan sabar ni tuan-tuan, tahan. Sabar ni tahan, daripada segi makna dengan makna tahan. Tapi daripada istilahi ataupun makna yang telah ditetapkan oleh ulama, iaitu menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala larang kita daripada marah. Marah itu marah yang tak bertempat, bukan marah bertempat. Jadi menahan diri daripada marah itu dikatakan sabar. Tapi marah yang bagaimana? Marah yang tak sepatutnya. Tapi kalau marah yang sepatutnya, marah yang tak sepatutnya, marah yang tidak bersangkut paut dengan hak Allah Subhanahu Taala, itu tak perlu. Tapi marah yang bersangkut paut dengan hak Allah, maka kita perlu marah. Jadi dalam ketika kita hendak marah perkara yang bersangkut paut dengan hak kita ni tuan-tuan, maka ketika itu kita dituntut supaya sabar, tahan diri daripada memarah atau pemarah ketika itu. Dan dalam ayat ini tuan-tuan, Allah SWT perintah kepada kita, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman. Disebut oleh para ulama tafsir bahawa setiap ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, dan setelah daripada ayat tersebut tuan-tuan ada satu arahan. Seperti ayat ini, Allah perintah kepada kita supaya kita bersabar. Maka di situ tuan-tuan, ulama tafsir membahaskan ataupun memberitahu kepada kita setiap ayat yang mempunyai makna perintah, dan sebelum ayat itu Allah gunakan dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Maka menggambarkan kepada kita bahawa mana mungkin seseorang itu dia boleh melaksanakan sifat sabar ataupun arahan sabar tadi kecuali benar-benar baik keimanan ada dalam diri dia. Jadi kunci iman tu penting, main peranan. Sebabnya Allah SWT perintah ataupun sebelum dia memerintah kepada kita untuk melaksanakan sifat sabar tadi, maka dimulakan dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Maknanya nak tak nak tuan-tuan, kunci dalam pelaksanaan sifat sabar tadi ataupun sabar tu, mestilah pelaksanaan utama ialah sifat keimanan yang benar-benar baik dalam diri seseorang kepada Allah SWT. Dengan sifat keimanan ataupun dengan keimanan yang benar-benar baik yang ada dalam diri seseorang tersebut, maka di situ akan datanglah sifat sabar. Jika tidak ada keimanan yang benar-benar baik, maka mana mungkin seseorang itu boleh melaksanakan sifat sabar tadi. Sebabnya dalam pembahasan lain pula ulama menyebutkan bahawa datang sifat sabar ni tuan-tuan adalah salah satu daripada buah ataupun hasil. Datang daripada mana buah ataupun hasil ni tuan-tuan? Dia datang daripada iman. Daripada iman yang benar-benar baik, maka akan datanglah sabar. Orang yang tak ada keimanan yang benar-benar baik dalam dirinya tuan-tuan, dia tidak akan dapat melahirkan sifat sabar tersebut. Dan keimanan ni pula tuan-tuan datang daripada mana? Keimanan ni datang daripada amalan soleh yang dilakukan, ketaatan dan pengabdian yang benar-benar baik kepada Allah SWT. Maka datanglah iman, terbinanya keimanan dalam diri seseorang. Dengan terbinanya keimanan yang benar-benar baik, hasil daripada ketaatan dan pengabdian amalan soleh yang dilaksanakan, maka ketika itu tuan-tuan lahirlah sifat sabar. Amalan yang baik ni bagaimana pula tuan-tuan? Amalan baik ni dia takkan boleh jadi amalan, sesuatu amalan tadi amalan yang baik, amalan yang sempurna, kecuali amalan tadi datang dengan ilmu pengetahuan yang benar-benar baik. Jadi langkah pertama tuan-tuan dalam nak melahirkan amalan yang baik, kena ada ilmu. Sebabnya kenapa Allah SWT tu perintah kepada kita ataupun diturunkan wahyu yang pertama ke atas kita tuan-tuan, membicarakan tentang ilmu.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang menjadi wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, membicarakan tentang ilmu. Ulama tafsir menyebutkan bahawa Allah menggambarkan kepada kita betapa besar pentingnya ilmu. Dalam nak melaksanakan kebaikan ni tuan-tuan, dia tak boleh sembrono. Kita nak melaksanakan solat. Solat ni tuan-tuan kena ada ilmu. Dan salah satu daripada syarat sah solat ni ialah seseorang yang hendak melaksanakan solat, dia kena ada ilmu yang bersangkut paut tentang solat. Dia kena tahu rukun solat, dia kena tahu perkara sunat solat, perkara-perkara sunat yang bersangkut paut dengan solat. Dia kena tahu perkara-perkara makruh di dalam solat. Dia kena tahu perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi ilmu tadi tu kena ada. Bila ilmu tadi ada, dilaksanakan amal tadi betul-betul berpandukan ilmu, di situlah tuan-tuan pembentukan kepribadian, keimanan yang benar-benar baik dalam diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tuan-tuan, ulama sebut bahawa bila tiku mana seorang itu solat, dan secara amnya setiap amalan soleh yang dilakukan, setiap amalan soleh yang dilakukan, tak kira apa sekalipun tuan-tuan, perkara baik yang dilaksanakan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu tuan-tuan, setidak-tidaknya dia akan dapat 3 perkara. Lepas dia buat benda baik, dia lakukan ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat 3 perkara. Apa 3 perkara tadi tuan-tuan? Iman dia semakin baik. Dia habis je solat, pergi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ketika itu tuan-tuan, perkara yang pertama dia akan dapat ialah iman. Terbinanya iman dalam dirinya bila dilaksanakan solat tadi dengan baik. Macam mana kita nak tahu iman kita ni baik tak baik tuan-tuan? Ulama sebut tanda seseorang itu baik imannya, pertama dilihat daripada adab dan akhlak dia. Kerana adab dan akhlak ni datang daripada iman. Seorang lelaki datang jumpa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ditanya pada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, macam mana aku nak tahu iman aku ni baik ke tidak? Lalu Imam Ghazali kata apa? Tandanya dapat dilihat pada akhlak dan adab. Jika akhlak dan adabnya baik, itulah gambaran kepada ciri seseorang itu imannya baik, imannya cantik. Kemudian yang kedua, tanda seseorang itu imannya baik tuan-tuan, imannya dalam keadaan baik dalam dirinya tadi tuan-tuan, iaitu tidak timbul keraguan ataupun kerisauan, kebimbangan dalam dirinya ketika dia mendepani kehidupan ni tuan-tuan. Dia melangkah melalui kehidupan ni tidak ada perasaan kebimbangan. Kerana apa? Hatinya, dirinya, iman yang ada dalam dirinya itu tuan-tuan yakin benar-benar dengan Allah, bahawa hidupnya itu tuan-tuan ada keterikatan dengan segala qada dan qadar, kudrah dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya, dalam ayat ni Allah Taala menggambarkan bahawa setiap sesuatu yang Allah Taala, apa yang berlaku semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengkehendaki untuk memberikan satu kedudukan, penghormatan dibagi. Tapi kalau dia nak cabut, dia cabut bila-bila masa. Begitu juga sampailah kepada tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy. Kita ni tuan-tuan, Allah Taala hidupkan, mula dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan semula. 4 kali kita lalui kehidupan ni tuan-tuan. Bermula daripada mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup balik. Besok ke akhirat kita hidup kali kedua. Dan akhirnya tuan-tuan, setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita semua atas kehendak Allah. Jadi orang yang benar-benar baik keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, dia tak akan bimbang bagaimana besok rezeki dia, nak makan apa, jadi apa, kerja. Ini dia tuan-tuan, orang yang baik iman dia. Selepas solat sepatutnya imannya semakin terbina. Dan perkara yang kedua tuan-tuan, disebut oleh para ulama, bila tika mana seorang itu melakukan pengabdian, sujud pada Allah, melakukan amalan soleh, terutamanya solat tuan-tuan, perkara yang kedua dia akan dapat, iaitu semakin taqarrub ila Allah. Dia bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hatinya semakin hidup, hampir dekat dengan Allah. Tandanya di mana tuan-tuan? Ulama sebut tanda seseorang itu taqarrub ila Allah, iaitu dapat dilihat bahawa hatinya itu sentiasa dekat dengan Allah SWT. Dakdub, 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 jantungnya tadi tuan-tuan
senang degupan itu, hatinya dekat sangat dengan Allah. Diberikan perumpamaan seperti orang yang sedang bercinta. Orang yang bercinta ni tuan-tuan, celik-celik mata dia teringat kekasih dia. Dia nak makan, dia nampak kekasih dia. Ya, macam cerita P. Ramlee, tuan-tuan Madu 3 tu kan. Waktu dia nampak aje Saloma tu tuan-tuan, sampaikan nak makan sup pun nampak Saloma. Kan, tengah-tengah malam tidur terjaga nampak Saloma. Ni tuan-tuan, orang yang dalam keadaan bercinta, inilah keadaan gambaran bagaimana orang yang hampir dan dekat dirinya dengan Allah SWT. Senantiasa ingat Allah. Nak makan baca doa. Tuan-tuan, nak baca doa ketika nak makan ni tuan-tuan, bukan satu benda yang boleh buat-buat. Apatah lagi nak baca doa ketika selepas selesai daripada makan. Sebabnya dalam bab ini sendiri tuan-tuan, guru-guru kita seringkali memberikan peringatan, gambaran tuan-tuan bagaimana kita ni dekat ataupun jauh dengan Allah SWT. Dalam bab makan sahaja tuan-tuan, ramai orang ketika nak makan boleh berdoa. Ramai orang tuan-tuan, bila dia nak makan, dia boleh berdoa. Tetapi cukup sedikit tuan-tuan orang yang selesai daripada makan kenyangnya, ketika tu dia nak berdoa tadi cukup susah. Bahkan lupa leka. Nak makan tu tuan-tuan boleh ingat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Tapi berapa ramai yang tuan-tuan boleh membaca doa selepas daripada makan. Kerana di sini saja menggambarkan sifat manusia ni tuan-tuan, bila dia lapar, dia susah tuan-tuan, dia akan cari Allah SWT. Tapi bila dia kenyang, dia senang, maka dia akan lupa tuan-tuan daripada mengasihi Allah SWT. Itu sebabnya bila seorang itu selesai saja solat, terutamanya tuan-tuan melakukan ibadah, perkara yang kedua sepatutnya dia dapat ialah taqarrub ila Allah, hati dekat dengan Allah. Yang ketiga tuan-tuan, khauf. Apa yang dikatakan khauf? Khauf ni takut. Takut tuan-tuan. Bagaimana tandanya disebut oleh para ulama, takut seseorang itu, sifat takut yang ada dalam diri seorang itu tuan-tuan dapat digambarkan ataupun dilihat daripada melalui kehidupan yang dilalui dan keadaan berhati-hati. Dia tak sembrono, tak main langgar macam Stembrol. Nak makan, nak minum. Kenapa kau makan ni? Aku makan suka hati aku lah. Kenapa ambil ni? Suka hati aku lah. Kenapa buat macam ni? Suka hati aku lah. Orang yang betul-betul takut dalam dirinya, ada perasaan takut dalam dirinya kepada Allah SWT tuan, maka ketika itu tuan-tuan dia akan berhati-hati. Bila tanya, sikit makan, cukuplah Alhamdulillah rezeki. Buat apa makan banyak, dia kata. Sebenarnya dalam hatinya tuan-tuan dia takut. Kerana bila mengambil hak lebih daripada itu, takut-takut datangnya kemurkaan Allah SWT. Sikitnya lauk, dah cukup lah, dia kata. Padahal dia takut. Kerana Allah SWT sendiri memberikan peringatan pada kita tuan-tuan, bila nak makan saja, makan-makan. Allah Ta'ala kata, kamu nak makan-makan. Tapi dalam keadaan kamu nak makan, Allah SWT sebut halalan, mesti ada dua syarat. Halalan, tayyiban. Halal, baik. Jadi orang yang betul-betul takut pada Allah SWT senantiasa berhati-hati makan dia, minum dia, keuangan yang dia dapat daripada mana unsurnya tuan-tuan, dia akan cari duit tadi betul-betul dalam keadaan yang Allah Ta'ala redha. Kemudian dia dah ada duit pula dekat tangannya tuan-tuan, dia nak gunakan duit tu ke mana? Dia akan salurkan keuangan dia mengikut acuan ataupun kehendak Allah SWT. Dia takut sangat nak guna duit pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Tak ada istilah dalam kehidupannya tu tuan-tuan, suka hati aku, tidak. Ni duit aku yang cari, suka hati aku lah. Tak ada. Kenapa? Kerana hatinya itu, dirinya tadi terikat dalam keadaan takut kepada Allah SWT. Ulama sebut tuan-tuan, kalau katalah tiga perkara ni tidak ada tuan-tuan, tak adanya tiga perkara ni, maka punca besarnya dua. Kita lakukan amalan tadi, terutamanya solat tuan-tuan, selepas solat saja tadi tidak ada tiga perkara tadi, disebut oleh ulama puncanya dua. Yang pertama tuan-tuan, kita lakukan amalan tadi dalam keadaan tidak berpandu kepada ilmu. Solat kita tu kadang-kadang kita hanya 20 tahun solat, 30 tahun solat tuan-tuan, hanya sekadar ikut-ikutan. Tak tahu tuan-tuan mana rukun, mana sunat, mana makruh, mana yang membatalkan. Jadi akhirnya tuan-tuan, solat yang dilaksanakan tadi tidak menepati, tak membina keimanan ataupun tiga perkara yang sepatut terbina tadi. Dan punca yang kedua tuan-tuan disebut oleh para ulama, iaitu ikhlas. Keikhlasan dalam melaksanakan solat terutamanya tadi, ikhlas tidak ada. Ini dia tuan-tuan yang perlu kita lihat. Sebab ilmu ni sangat penting. Dengan ilmu yang pertama, isi diri kita dengan ilmu pengetahuan, dan setiap amalan yang kita lakukan tadi betul-betul berpandu kepada ilmu.
Dengan ilmu tadi kemudian kita amal, dan amalan yang kita laksanakan berpandu kepada ilmu, disitulah tuan-tuan akan hasilnya keimanan. Dan iman yang benar-benar baik inilah menepati dengan apa yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Datang sabar tadi dengan iman. Tak ada iman maka tak akan dapat dia sabar tadi. Itu sebabnya tuan-tuan disebut oleh para ulama, sifat iman ni sifat dia datang dan pergi. Yang salah satu hadis Nabi SAW bila ketika mana seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu iman? Lalu Rasulullah SAW jawab, al-iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus, iaitu ada ketika dia naik, ada ketika turun. Dan ulama menggambarkan pembahasan daripada situ, maksud naik turun ni tuan-tuan, iman ni ada ketika dia datang, ada ketika dia pergi. Itu sebabnya dalam kitab-kitab akidah tuan-tuan, seringkali di dalam doa para ulama usuliyin, ulama akidah, mereka berdoa, wahai Allah, kami mohon padamu ya Allah, letakkan keimanan dalam diri kami dan tambatkan iman tersebut. Tambatkan iman, maknanya jangan sampai iman itu pergi. Kita minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala tetapkan iman dan tambatkan iman tersebut dan jangan pergi. Itu sebab kita gambarannya mana tuan-tuan, ulama sebut iman datang pergi. Macam itulah keadaan kita duduk pergi berulang alik ke masjid. Ada ketika tuan-tuan kita datang masjid ni kan rasa semangat kita datang ke masjid tuan-tuan. Maknanya kat situ gambaran kita tuan-tuan, iman kita tengah baik dalam melakukan ketaatan, solat berjemaah, bersedekah hari tu, maknanya iman dia tengah cantik masa tu. Tiba-tiba ada satu hari tu tuan-tuan, ya Allah, nak bangun solatnya susah, apa lagi nak pergi solat berjemaah tuan-tuan, Masya Allah, sedekah tak payah kata lah. Dia nak bersedekah tu tuan-tuan, timbul 1001 macam persoalan dia nak bersedekah tu. Kenapa tuan-tuan? Iman tengah yang kus, iman dia dalam keadaan lemah. Sebabnya iman yang perlu ditambat. Iman ditambat dengan apa tuan-tuan? Iman ditambat dengan zikir, keimanan ditambat dengan wirid, keimanan ditambat dengan selawat, dengan istighfar. Kerana perginya iman ni tuan-tuan, salah satu sebabnya ialah dengan maksiat. Iman yang akan pergi ataupun iman dalam keadaan lemah di iman disebabkan maksiat. Maka memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan selawat, zikir, wirid, senantiasa hati tadi dimainkan supaya hati tadi duduk dalam keadaan iman yang tetap teguh. Dan apatah lagi, jangan sesekali kita jauh daripada berdoa. Banyakkan berdoa, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala tambatkan keimanan kita tuan-tuan. Jadi di sinilah tuan-tuan gambaran. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tuan-tuan, dia menggambarkan tentang sabar ni tuan-tuan terbahagi kepada 3. Sabar ni terbahagi kepada 3. Yang pertama, Imam Ghazali kata sabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Selama ni kan kita bila dengar je sabar, sabar tuan-tuan, maka kita nampak musibah. Tidak. Imam Ghazali kata sabar ni terbahagi dalam 3 keadaan. 3 keadaan yang perlu kita datangkan sabar. Yang pertama tuan-tuan, sabar perlu didatangkan dalam keadaan kita nak melaksanakan titah perintah Allah SWT. Dalam nak melaksanakan titah perintah Allah SWT ni tuan-tuan, nak berjalan melaksanakan arahan Allah ni, maka ketika itu perlu sabar. Apa maksud sabar dalam melaksanakan titah perintah Allah SWT? Iaitu menahan nafsu. Dia perintah Allah SWT, dengan kehendak nafsu ni tuan-tuan dia bercanggah. Allah perintah solat berjemaah, nafsu tak nak. Nafsu ni kalau boleh dia nak buat satu benda yang lara. Kehendak nafsu ni tuan-tuan ialah satu benda yang bercanggah dengan perintah Allah. Allah perintah pada kita supaya melakukan satu benda yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis wirid, duduk majlis zikir, memperbanyakkan baca Al-Quran. Benda-benda ni Allah Ta'ala perintah, tapi bercanggah dengan kehendak nafsu. Nafsu nak duduk baca Quran tuan-tuan, boleh, tapi berapa lama tahan? 5 minit, 10 minit, lepas tu sakit lutut, sakit belakang, sakit pinggang. Mulalah nanti dia minta, kalau baca Quran baring boleh tak ustaz? Tapi dia duduk handset tuan-tuan 2 jam, 3 jam, 4 jam kan, terlupa dia sakit pinggang, sakit belakang. Boleh. Kerana apa tuan-tuan? Kehendak nafsu. Jadi intipati dia tuan-tuan, realiti dia, hakikatnya tuan-tuan, kehendak Allah dengan kehendak nafsu ni bercanggah. Jadi Imam Ghazali kata apa? Dalam nak melaksanakan kehendak Allah SWT, perintah Allah SWT ni perlukan kepada sabar. Sabar, maksud sabar dekat situ iaitu menahan diri kita daripada mengikuti arahan ataupun kehendak nafsu tadi. Tahan, jangan ikut.
Tak mau, aku mau ikut. Ini yang dikatakan tahan dekat situ. Menahan diri daripada mengikuti kehendak hawa nafsu tersebut. Yang kedua, tuan-tuan, Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali menyebut perkara yang kedua dituntut situasi keadaan, tuntutan sabar tersebut ketika dalam nak melaksanakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala larang sesuatu perkara, maka ketika hendak melakukan, kita ada keinginan, hawa nafsu kita menginginkan untuk melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, maka ketika itu perlukan sabar. Apa maksud sabar dekat situ? Disebut oleh Imam Ghazali, sabar dekat situ iaitu menahan diri daripada melakukan larangan Allah. Jangan ikut hawa nafsu tadi, jangan ikut kehendak nafsu tadi. Maka kita tahan diri kita, menahan diri daripada mengikuti hawa nafsu untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, ini tuan-tuan, perlunya sabar. Itu sebabnya penting ilmu. Bila kita ada ilmu, kita akan nampak panduan yang sepatut kita laksanakan, perlu kita lakukan. Sama ada mana kehendak Allah ataupun mana kehendak nafsu. Dan yang ketiga Imam Ghazali sebut, tuan-tuan, iaitu sabar dalam mendepani musibah. Ini tuan-tuan, apa yang dikatakan musibah? Musibah ialah satu perkara yang bercanggah daripada kemahuan kita. Musibah ni ialah sesuatu perkara yang bercanggah dengan kemahuan. Satu benda yang kita tak nak. Contoh apa, tuan-tuan? Sakit. Sakit, tuan-tuan. Kita nak sakit tak nak sakit, tiba-tiba sakit. Sakit tu musibah. Maka ketika itu menahan diri. Apa maksud sabar dalam mendepani musibah tadi? Iaitu tidak cepat melatah ataupun memberontak jiwa kita dalam mendepani musibah tadi. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, bila datang musibah, Masya Allah, kenapalah aku sakit? Kalau aku sihat kan boleh ulang alik pergi masjid. Nampak, tuan-tuan, ungkapan tu baik. Tetapi sakit tadi jangan lupa, dia tak akan datang kecuali dia datang dengan izin Allah SWT. Maka bila dia datang dengan izin Allah, maka ada satu benda yang lebih baik Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Itu sebabnya bila Allah datangkan musibah, tuan-tuan, perkara pertama sekali, bukan Allah SWT nak tengok kita sabar tak sabar. Allah Ta'ala tu, tuan-tuan, dia maha mengetahui. Dia tak perlu nak uji kita untuk melihat kita ni sabar tak sabar. Tapi hakikatnya, tuan-tuan, bila Allah datangkan musibah, adalah Allah Ta'ala nak memperlihatkan, bukan melihat, tetapi memperlihatkan kepada kita ni sabar ke tak sabar. Maka ketika itu, tuan-tuan, bila kita lihat, kita dapati diri kita tadi dalam mendepani musibah tadi dalam keadaan tidak mampu untuk mendatangkan sifat sabar sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT, maka ketika itu, tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala hendak pada kita, iaitu memperbaiki balik tadi ilmu, amal, iman, dan akhirnya datangnya sabar. Ini Allah Ta'ala nak kita baiki balik kedudukan kita, hubungan kita dengan Allah SWT, ilmu pengetahuan kita, amal yang kita laksanakan, akhirnya terbina keimanan, dan situ datang, oh ya Allah, kenapalah. Contoh apa, tuan-tuan? Contohnya kita balik ni, musibah apa, tuan-tuan? Katalah hari ni hari lahir kita, nak jadi cerita dengan izin Allah SWT, hari ni pula anak kita, tuan-tuan, anak sulung kita, dia dapat gaji pertama. Jadi dengan gaji pertama yang dia seronok sangat tadi, tuan-tuan, dia beli selipar hadiah sandal untuk ayah dia, untuk abah. Harga berapa, tuan-tuan? RM399. RM399. Kerana seronok sangat anak tadi dapat gaji pertama, dan dia nak seronokkan ayah dia beli sandal harga RM399. Akhirnya abah tadi bila dapat selipar, seronok. Pergi mana, tuan-tuan? Pergi masjid. Dia pun start kereta, naik kereta pergi masjid, naik pakai sandal RM399. Aku selama ni kerja pun, dia kata, sampai pencen tak pernah pakai kasut selipar 300. Hari ni dia beli, seronok. Jalan ke masjid, tuan-tuan, letak selipar dekat depan tangga tu, masuk dalam sembahyang. Hati dah tak tetap, selipar aku ni ada ke tak ni. Lalu Allah Ta'ala nak uji dia, tuan-tuan. Habis selesai solat isyak, belum sempat imam baca doa, dia pun bingkah bangun, tengok selipar dia ada lagi ke tak. Rupa-rupanya betul Allah Ta'ala uji, tuan-tuan, selipar dia hilang. Jadi bila selipar hilang, tuan-tuan, hakikat sebenar di situlah Allah Ta'ala nak memperlihatkan kepada kita sama ada ketika itu kita sabar ataupun tidak. Dan di situ juga dapat diperlihatkan, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita dengan sabar tadi, Allah memperlihatkan juga kepada kita bagaimana keimanan dan keyakinan, bagaimana kita kembali kepada Allah SWT, bagaimana kita balik semula pada Allah. Jadi kalau katalah ketika itu kita boleh sabar, tuan-tuan, buat apa?
Itulah pusing cek slipper, sandal hilang lah dia kata. Okey tak? Itulah slipper sandal dia pula petang tadi anak hadiahkan, harga RM399 lah. Dia diam je, dia cari, tunggu. Tak apalah, kita cari juga, cari. Okeylah. Tak apalah imam, dia kata saya nak balik dululah. Cuma saya risau sikit lah, ni hadiah anak, dia kata. Tapi dia relax aja, dia tahan, sabar. Daripada marah. Situasi keadaan kedua, tuan-tuan, dia balik-balik tengok selipar tak ada. Melenting. Saya dah cakap dah, masjid ni tak pasang CCTV, dia kata. Dia marah-marah. Ni semua salah AJK. Habis nazir. Semua kena marah, tuan. Imam marah. Semua dia marah. Sebab selipar dia hilang. Jadi akhirnya tuan-tuan, dengan sifat sabar tadi, hakikat sebenar Allah Ta'ala nak memperlihatkan, nak mengajar dia dan memperlihatkan keadaan dia sama ada dia sabar ataupun tidak. Dan yang keduanya, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak memperlihatkan keimanan dia, bagaimana dia kembali kepada Allah SWT. Ini realiti yang berlaku dan hakikat sebenar yang dikendaki oleh Allah SWT ke atas kita, tuan-tuan. Bukan Allah Ta'ala uji kita tadi ataupun datangkan suatu musibah tadi, dia nak tengok kita sabar. Tak, buat apa dia nak tengok? Dia tahu kita sama ada kita ni sabar ke tidak, beriman ke tidak, tu dia tahu, dia maha mengetahui. Cuma dia datangkan satu musibah tadi adalah untuk memperlihatkan kita supaya kita memperbaiki semula kedudukan kita, hubungan kita dengan Allah SWT, dan balik-balik semula pada Allah, dan juga membina semula apa yang sepatutnya kita bina sebagai seorang hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyambung lagi, tuan-tuan, didatangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini jelas bahawa Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, dia akan uji kita dengan didatangkan cubaan dan ujian. Sedikit ketakutan, ni tuan-tuan, minal khauf, rasa takut, takut gundah gulana, besok nak makan apa ni. Ni kalau tak ada apa panggil, kalau tak ada pencen ni besok macam mana. Ni tuan-tuan kan, ni dulu-dululah, orang dulu kalau tak kerja kerajaan, tak ada GL, kalau masuk hospital, siapa nak bayar kos hospital? Ni takut ni, khauf. Ni kita khauf. Kalau tak kerja kerajaan, tak ada pencen, lebih tua siapa nak bagi makan? Khauf. Ni ketakutan. Allah uji. Ni berhati-hati, tuan-tuan. Ketakutan. Allah datangkan musibah yang paling dekat sekali tu, musibah COVID-19, tuan-tuan. 2 tahun kita lalui. Macam mana kita lalui, tuan-tuan, dalam keadaan situasi yang kita tak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Bukan bulan depan, bukan minggu depan, tuan-tuan, besok tu sendiri pun dalam keadaan kita, ya Allah, macam manalah besok, ramainya mati, ya Allah, sakit gini, timbul ketakutan. Dan Allah Ta'ala uji ketakutan ni, tuan-tuan. Allah datangkan sifat takut tadi bukan hanya semata-mata saja, tapi Allah Ta'ala nak kita balik-balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menangani sifat takut tersebut. Sebab yang mendatangkan rasa takut itu Allah, dan yang menghilangkan sifat takut tadi juga adalah Allah. Yang mendatangkan ketenangan dan kelapangan itu juga adalah Allah. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kita sabar tak, melenting tak melenting. Sifat manusia. Manusia ni, tuan-tuan, dia punya sifat tergopoh-gapah. Ini sifat manusia. Mudah sangat tergopoh-gapah. Azan, sila.
Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali Allah Taala uji dengan rasa takut, datangkan perasaan takut. Allah datangkan perasaan takut, dan yang menghilangkan perasaan takut itu juga adalah Allah. Sebabnya balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Taala datangkan di sini, iaitu kekurangan, kelaparan, ju'. Wal ju', ju' ni lapar. Biasa lapar, kebimbangan besok nak makan apa, ada makanan ke tak. Allah Ta'ala uji dekat situ. Kemudian begitu juga kekurangan harta, risau, duit habis, harta habis. Kita ada RM10, ada orang datang minta duit RM10 sekeping, rasa-rasa bagi ke tak? Allah Ta'ala uji tuan-tuan, kerana risau kekurangan harta tadi atas kita memberi. Sedangkan dalam Al-Quran tu tuan-tuan, banyak Allah Ta'ala sebut janji Allah SWT bahawa orang yang bersedekah ni dia tak akan miskin, tak akan susah. Allah Ta'ala akan lepaskan daripada segala kesulitan. Sekali dia menunaikan ataupun memberi, melepaskan seseorang daripada satu kesulitan, maka Allah Ta'ala akan berikan dia 10 pelepasan daripada segala kesulitan. Cuba bayangkan. Sebabnya kita balik-balik dengan iman. Risau takut harta tu kurang. Ya Allah Ta'ala uji sebenarnya perasaan takut terhadap kekurangan harta tadi. Begitu juga jiwa dan juga buah-buahan. Kenapa Allah Ta'ala datangkan benda-benda ni tuan-tuan? Ulama tafsir menyebutkan bahawa inilah yang seringkali bermain dalam diri manusia tadi. Dia risaukan terhadap ketakutan, sesuatu benda yang menakutkan, kebimbangan. Dia tak boleh duduk dalam keadaan ketakutan. Manusia ni tak boleh. Jadi dalam mendepani masalah takut tadi, hanya dengan sifat sabar saja. Allah Ta'ala sebut ayat ni, wabasyiris sabirin, dan bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Perkara-perkara yang menakut-nakutkan, situasi keadaan yang menakutkan, macam contoh kita melalui Covid hari tu dalam keadaan ketakutan tuan-tuan, maka ketika itu tidak ada jalan lain, jangan cepat kita melatah. Orang yang melatah ni tuan-tuan, dia tidak ada sabar, tidak ada iman. Sebabnya perlu ada iman, ada sabar. Lalu ketika itu dia tak akan datang cepat melatah, melakukan tindakan yang luar daripada sesuatu benda yang dituntut. Begitu juga khauf, takut, kekurangan harta. Maka semua tadi perlu didepani dengan kesabaran. Bila didepani dengan kesabaran, maka insya-Allah dia akan dapat nampak hikmah-hikmah ataupun kebaikan di sebalik daripada Allah Ta'ala datangkan perkara-perkara tadi. Sama ada didapati di dunia ataupun dia akan didapati pastinya besok di akhirat Allah SWT. Sebabnya digambarkan oleh para ulama bahawa di akhirat besok tuan-tuan, ramai kalangan kita yang mengetuk-ngetuk kepala, rasa menyesal terhadap apa yang telah dilakukan ketika berada di atas muka bumi. Datangkan salah satu contoh bagaimana seorang sahabat Nabi SAW tuan-tuan. Satu hari Rasulullah bertanya dengan sahabat, kenapa lama sangat tak nampak seorang sahabat kita ni? Lalu para sahabat memberitahu pada Rasulullah SAW bahawa sahabat tersebut dalam keadaan sakit. Jadi Rasulullah SAW pun mengajak para sahabat supaya datang menziarahi sahabat yang sakit tadi. Mereka pun pergi sampai di rumah sahabat tadi tuan-tuan. Sahabat tadi dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakarat. Jadi Rasulullah mendampingi, mendekati sahabat tadi dan mengajar syahadah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sahabat tadi ikut tuan-tuan, mengucapkan syahadah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selepas dia mengucapkan syahadah tadi tuan-tuan, sebelum dia meniup menarik nafas yang terakhir tadi tuan-tuan, tiba-tiba dia menyebut sebiji tamar. Dia sebut sebiji tamar, kemudian terus dia meninggal. Jadi sahabat yang mendekati sahabat tadi yang meninggal tadi tuan-tuan, semua dalam keadaan kebingungan. Apa yang dimaksudkan dengan sebiji tamar? Lalu Rasulullah SAW merintahkan pada sahabat supaya mengurus jenazah tadi, mandi, kapan, dikafan sahabat tadi, kemudian dibawa solat, kemudian dibawa ke kuburan tanam. Jadi waktu dalam perjalanan balik tuan-tuan, Rasulullah SAW perasan melihat sahabat dalam keadaan tertanya-tanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, apa yang membuatkan kamu dalam keadaan tertanya-tanya? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang berlaku sebenarnya? Sebelum sahabat kita tadi meniupkan
menghembus nafas yang terakhir, tiba-tiba dia menyebut sebiji tamar. Lalu Rasulullah SAW pun menceritakan, sebenarnya beberapa tahun yang lalu ketika sahabat kita ni dalam keadaan dia nak berbuka puasa, waktu dia nak berbuka puasa, tiba-tiba datang seorang lelaki minta sedikit makanan, sedangkan yang berada pada sahabat tu ialah sebiji tamar. Dia nak buka puasa tadi, tuan-tuan, ada sebiji tamar, tak lebih, ada sebiji tamar. Lalu dia patah dua, dia kerat dua, tuan-tuan, tamar tadi, korma tadi dia kerat dua. Sebahagian dibagi pada lelaki yang minta makanan tadi, dan sebahagian lagi dia makan untuk berbuka. Bagus tak, tuan-tuan? Bagus. Dia tak menghampakan orang tadi walaupun dia hanya ada sebiji tamar. Tapi Rasulullah SAW sebut bahawa setiap anak Adam bila tika mana dalam keadaan sakarat, Allah SWT akan datangkan segala amalan dia dan juga pahala ataupun dosa di sebalik daripada amalan tersebut. Kalau katalah amalan tadi Allah Ta'ala datangkan amalan baik dia, Allah SWT datangkan amalan buruk dia, maksiat dia, semua datang. Dan setiap amalan tadi Allah Ta'ala sertakan, kalau kata amalan baik, apa pahala yang dia akan dapat, kalau kata amalan buruk, apa dosa yang dia akan dapat. Allah Ta'ala gambarkan. Jadi sampailah satu ketika Rasulullah SAW sebut situasi keadaan buah tamar tadi. Allah Ta'ala gambarkan bahawa betapa besarnya pahala yang dia dapat daripada setengah diberikan kepada, sebahagian yang diberikan kepada lelaki tadi. Tetapi Rasulullah SAW sebut, Allah gambarkan juga kalau katalah sebahagian yang dia makan tadi tu diberikan pada lelaki tu, maka Allah SWT akan binakan istana di dalam syurga Allah SWT. Kalau katalah sebahagian tadi, amalan dibagi sebahagian, maka sebahagian tu dah bagus dah, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala gambarkan lagi, kalau katalah yang sebahagian dia makan tu pun, tuan-tuan, diberikan pada lelaki tadi, maka Allah Ta'ala gambarkan pahalanya akan dibinakan istana di dalam syurga Allah SWT nanti besok. Sehingga kan ketika dia nak mati tu disebut sebiji tamar. Kenapa, tuan-tuan? Dia rasa menyesal. Kalau katalah dia tahu sebesar itu pahala, tuan-tuan, yang disediakan oleh Allah SWT disebabkan sebiji tamar tadi, maka pasti diberikan semua sekali. Sebabnya kita hari ni, tuan, yang jadikan kita ni berkira-kira, kenapa kata kita tak nampak. Walaupun tak nampak, tuan-tuan, jangan kata Allah Ta'ala tak bagi tahu. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat Allah SWT ya Allah Ta'ala jelaskan tentang sedekah, infak, benda-benda ni, tuan-tuan. Imbalan-imbalan pahala yang akan digantikan dengan kebaikan-kebaikan besar di sebalik daripada amalan sedekah tersebut, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan, kita dituntut supaya memperbanyakkan sabar. Baik sama ada sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah SWT, sabar dalam melaksanakan meninggalkan segala larangan-larangan Allah SWT, dan juga sabar dalam mendepani musibah. Dan Allah Ta'ala sebut wabasyiris sabirin dalam ayat ni, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah, tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan satullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.